Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So hari ini kita jumpa lagi. Hari ini Ahad hari Ahad. So semoga sahabat-sahabat dalam sihat walafiat lah. Okey. So saya tadi lepas pergi sarapan. Dah sarapan dah. Okey. So semoga kita dalam sihat walafiat lah semuanya. Sekejap saya ada sikit setting nak buat dekat sini. Okey. So hari ini kita nak sembang pasal apa? Nak sembang pasal apa kan? So hari ini kita nak sembang-sembang pasal pelaburan yang selamat. Pelaburan yang selamat lah. Pelaburan yang selamat dan apa strategi dia? Apa strateginya? Okey. So sekejap macam gelap pula nampak. Okey. So apa strategi untuk pelaburan kita, nak pastikan pelaburan kita selamat. So dia pelaburan ni dia banyak kategori lah kan. Banyak kategori. Bolehlah tuan-puan nak kategorikan berapa saja. Tapi dia ada pelaburan yang orang kata satu fizikal, satu yang tak fizikal lah. Kalau dari segi general. Contoh kalau yang fizikal, dia ada dua saja pelaburan yang fizikal ni. Dia ada aset, maknanya aset lah yang boleh kita buat sebagai pelaburan, iaitu emas dan juga hartanah. Dia fizikal. Sebab dia ada bentuk, macam contoh kata saya ada macam ada aset pelaburan saya dalam bentuk, contoh yang ni 10 dinar. So saya ada ni. Kalau ada rumah, maknanya kita ada nampak kita punya rumah. So itu aset fizikal. Macam contoh kata kita punya saham, kita ada dalam bentuk pelaburan dalam bentuk akaun tabung haji, ASB, itu semua adalah pelaburan lah. Okey. So pelaburan yang selamat, maksud saya pelaburan yang kira macam dari segi dia punya returnnya adalah baik lah. Kalau mengikut pandangan pakar kewangan. So kalau contoh pakar kewangan Malaysia, Tersohor Malaysia, iaitu Tuan Azizi Ali mengatakan bila satu pelaburan itu dia punya purata returnnya setiap tahun melebihi daripada 10%, itu adalah sangat bagus lah. So kita nak cari pelaburan yang macam tu lah dalam keadaan sekarang kan, sebab kita ada sedikit, kata contoh sedikit wang ataupun sedikit kekayaan untuk dilaburkan semula. So kita nak cari apa pelaburan yang selamat dan yang baik lah dari segi return. Tapi kalau macam contoh untuk yang berumur lebih daripada 40 tahun lah, kalau kesempatan, ambil lah pelaburan yang boleh dikatakan tidak high risk dan juga selamat. Macam contoh saya cakap tadi lah, yang saya punya tajuk ni lah, pelaburan yang selamat. So maknanya pelaburan selamat ni merujuk kepada yang kurang risikonya atau boleh dikatakan kosong risiko lah. So macam kalau saya, macam strategi saya adalah pelaburan selamat adalah yang sedang nampak emas lah. Mengikut pakar kewangan Tuan Azizi Ali pun sekarang ni memang dia pun mengesyorkan emas. Dia pun syorkan ambil lah sedikit portion, maknanya portion yang kita tak gunakan dalam masa lebih daripada 2 tahun daripada ASB kita untuk ditukarkan kepada emas. Sebab kenapa yang saya katakan dan juga pakar kewangan pun katakan emas ni adalah pelaburan yang selamat. Kenapa? Dia mungkin ada di mana-mana lah kelebihan dan kekurangan, tapi kita merujuk kepada kelebihan dia. Tapi yang saya pun ada tadi sharekan sebelum ni dalam post saya, maknanya apa-apa pun yang kita buat, kita hendaklah ada ilmu lah. Jadi pelaburan tu akan jadi selamat. Tapi kalau dari segi risikonya memang dah sedia ada rendah, maknanya dengan ilmu akan merendahkan lagi. Tapi biasanya kalau memang high risk high return lah kan, high risk high return, macam contoh kata saham ke apa ke, dia lebih high risk dan tapi dia high return. Cumanya kita nak kena ada ilmu lah dari segi tu. Tapi kalau contoh yang saya kata selamat ni, maknanya dia boleh dikatakan selamat pada semua orang asalkan dengan ada sedikit ilmu saja. Maknanya beli dan tahu macam mana cara nak mempergunakan emas fizikal kita tu untuk ditukarkan bila masa contoh kita nak kena kita nak kena jual, bila masa kita nak kena pajak. So dari segi tu je, dia tak ada emas ni, dia tak ada
return daripada yang lain-lain lah. Macam contoh ada return bulanan, macam contoh rumah dia tak ada, tapi dia ada kelebihan-kelebihan lain yang aset lain tak ada. Okey, so kenapa saya katakan selamat? Okey, dia ada 4 faktor lah, 4 faktor yang saya katakan pelaburan emas ni selamat. Okey, so satu, emas selamat daripada kesan inflasi. Dia tak dimakan inflasi. Macam contoh 10 dinar ni dah proven lah. 1 dinar ni 10 dinar 10 dinar asyarah, 10 tu asyarah dah proven. 10 dinar ni daripada zaman Nabi, tapi ada zaman Nabi yang zaman Nabi pernah menyuruh sahabatnya beli 1 ekor kambing dengan 1 dinar lah, dengan 1 dinar. So kalau 10 maknanya boleh beli 1 ekor kambing. Boleh beli 1 ekor kambing. Maknanya benda ni, emas ni adalah kalis inflasi, sebab daripada zaman Nabi 1400 tahun dulu pun ada kalis inflasi. Apa ni, boleh beli 1 ekor kambing. Jadi sampai sekarang pun boleh beli 1 ekor kambing. Macam contoh yang ini saya beli 10 dinar ni, saya beli pada tahun 2000 600 lah lebih kurang, 5590 exact figure dia, 5590. Masa tu boleh beli 1 ekor kambing dengan harga 500 lebih, 2014. Sekarang 10 dinar ni harganya dekat dengan 10,000. Okey, so dekat dengan 10,000. Dekat dengan 10,000 okey, so maknanya 1,000 tu boleh beli 1 ekor kambing. Sekarang memang proven boleh beli. So pada itu yang dikatakan emas adalah pelaburan selamat, sebab ia mengekalkan kuasa belinya melebihi 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Jadi kita kekalkan nilai duit kita kat situ. Cumanya yang saya cakap tadi lah, refer balik, kita kena ada ilmu. Tu saya boleh terangkan nantilah strateginya, macam mana kita nak menjadikan emas itu ada sebagai pelaburan yang selamat. Okey. So kalau saya merujuk, yang saya cakap emas adalah merujuk kepada emas pelaburan macam ni ya. Dia bukan emas perhiasan, gelang, rantai ataupun cincin semulah, bukan. Dia bukan. So kalau yang itu sebenarnya dia pelaburan, cumanya dia agak lambat lah dia punya returnnya, sebab dia ada kelemahan-kelemahan lain lah. Boleh refer kepada saya punya perkongsian pada hari bila kejap ya, pada 9 September dulu. Boleh tengok dalam saya punya live yang sebelum ni. Pada 9 September dulu saya berkongsi bahawa kenapa kita perlukan pelaburan, nak beli jenis apa pelaburan tu, untuk nak pastikan dia adalah pelaburan yang sesuai untuk jangka masa sederhana dan juga panjang. Okey. So itu yang pelaburan pertama, inflasi. Inflasi. 2014 benda ni boleh beli 10 ekor kambing, sekarang pun boleh beli 1 ekor kambing. So kalau saya simpan 5,600 dulu, saya tak akan boleh belilah 1 ekor kambing dengan convertkan duit ni kepada emas. Saya masih boleh beli 10 ekor kambing. Jadi kat situ maknanya kuasa beli dia kekal sepanjang zaman, sepanjang masa. Jadi tuan-puan kira pelaburan tu selamatlah di situ. Tak ada risiko. Cuma pegang saja risiko dia. Kalau emas ni maknanya boleh hilang, boleh apalah. Cumanya dari segi tu kita kena ambil tindakan lah. Macam contoh kata, pergi simpan dekat safe deposit ke, ataupun buatlah macam mana cara nak pastikan dia selamat. Tapi yang senang sekarang dengan public gold, macam contoh kata tuan-puan yang jenis yang mungkin trauma lah nak menyimpan emas di rumah ke, mungkin pernah berlaku sesuatu di rumah jadi trauma, public ada mekanisme untuk nak bagi orang yang macam ni menyimpan. Kata boleh simpankan emas tersebut, tuan-puan tersebut dalam akaun emas public gold. Dia ada dua cara lah. Satu pegang sendiri, satu lagi adalah masuk dalam akaun emas public gold. Akaun emas public gold ni sangat best lah sebenarnya. So tak payah pegang, tak payah fikir apa, simpan saja tanpa ada sebarang charge. Maknanya contoh kata hari ini 258, masuk 258, simpan duit 258 dalam akaun emas public gold tu, tuan-puan akan dapat 1 gram. Gram tu tak akan berubah lah. 1 gram tak akan berubah. So contoh minggu depan naik harga pun 1 gram tu tetap kat situ, dia tak akan berubah. Sebab harga dah naik, dia akan jadi kurang, tak. Sebab bila dah lock hari tu, maknanya kita simpan hari tu. Macam tu punyalah. Okay. So, dan tak ada sebarang charge lah untuk penyimpanan tersebut, free sahaja. Kalau contoh ada syarikat-syarikat dekat luar yang mengenakan charge lah, ada mengenakan charge, macam contoh kata setahun berapa
ke daripada jumlah kita punya simpanan tu, ataupun charge memang dia tetap ke 1 tahun, tak ada. Memang Ikul tak mengenakan sebarang charge. So puan-puan boleh simpan saja. Boleh simpan 2 kilo, 5 kilo. Saya dah pernah nampak lah orang yang ada berkilo-kilo dalam tu. So boleh simpan, tak perlu. So kalau kat rumah kan berkilo-kilo, contoh ada 2 kilo kan, 500,000 kat rumah. So macam nak tidur malam pun mungkin tak berapa nak tenang lah kan. Sebab sekarang hari ini 253,000, dekat dengan 254,000 satu gram, 1 kilo. So 1 kilo, kalau ada 2 kilo, taklah jadi 500,000 lebih kan. So macam mungkin macam tak lelap malam jugalah kalau tidur macam tu kan. So kalau orang yang nak pegang fizikal, kena carilah caranya lah untuk menyimpan. Okey. So maknanya kena ada ilmu lah sedikit di situ untuk nak pastikan kita punya emas tu sama ada kita nak simpan fizikal ataupun kita nak simpan dalam akaun emas tu lah. So kalau kita tengok orang macam mana, tapi dengan bila contoh kata tuan-puan berminat dan hubungi saya, nanti saya akan suggest lah bersesuaian dengan tuan punya profil. Macam contoh yang saya kata tadi, kalau orang yang tak suka nak pegang sendiri, risau dengan keselamatannya, saya sarankan simpan dalam akaun emas. Tapi bila contoh ada dah simpan adalah kata 11 gram, so keluarkan yang 10 gram macam ni untuk nak bagi motivasi bahawa kita ada simpanan emas. Contoh kalau takut nak simpan yang macam ni 10, Syarah kata 40 gram ni takut, simpan saja yang macam gini, kecil je. Kan satu saya punya ruas saja ni, tak sampai 1 ruas pun saya punya tangan. So simpan je macam ni, boleh simpan dalam wallet ke apa ke, tak kisah, tak ada masalah pun. Simpan dan jadi kita bermotivasi. Dah ramai orang yang bila ada macam ni dia tengok aja, lagi duit dia akan disimpan lah. Itu dari segi keselamatan, dari segi emosi duit lah. So ini kita nak cerita pasal pelaburan. Kenapa pelaburan ni selamat? Selamat sebab dia kali inflasi. Satu Yang kedua, dia selamat sebab tak terjejas akibat daripada sebarang ketidaktentuan ekonomi, politik. Sedangkan aset lain pasti terjejas lah. Contohnya kata ada ketidaktentuan ekonomi, itu ada kekacauan lah di Malaysia contoh. Auzubillah min zalik lah kan, kita minta dijauhkan. So benda tu boleh menjejaskan lah sebab harga emas ni berkadaran juga dengan harga ringgit Malaysia. Macam contoh ada keadaan yang masa harga emas harga emas dunia naik, harga emas dunia jatuh, duit kita lagi jatuh. So memang boleh akan jadi naik harga lah macam tak kat situ. So dia berkadaran dengan kita punya kekuatan RM jugalah. Okay. So kalau contoh ada ketidaktentuan macam ekonomi macam tu, dia boleh menjejaskan juga dari segi harga emas tu. Tapi dari segi emas macam contoh kita dah simpan, dia tak akan terjejas. Contoh kita dah simpan, kita tak akan terjejas benda tu, ada je. Sebab kalau fizikal ke dalam akaun emas ke, masih still ada di sini lah. Masih still ada. So kita boleh pegang sendiri, kita simpan sendiri. Kata contohnya dalam akaun pun kita kena simpan sendiri juga. Sebab dah sempurna pemilikan dia tu juga yang dalam akaun emas tu. Contohnya, jadi bila sampai 85 gram yang simpan dengan yang fizikal, campurkan semua sekali, dah kira yang tu milik kita sempurna. Cumanya balik kau tolong simpan kan, still kita kena keluarkan zakat lah. Dari segitulah. Okey. So maknanya memang pemilikan kita sempurna juga. Cumanya balik kau tolong simpankan. Okey. So kalau apa-apa hal berlaku pun kita boleh minta keluarkan lah daripada public gold untuk kita nak simpan sendiri. Okey. So dia tak akan terjejas lah kalau ada sebarang ketidaktentuan ekonomi. Macam contoh kata harga hartanah kan, sekarang pun terjejas kan, sangat terjejas sekarang. Banyak rumah yang dijual below daripada harga market lah. Macam contoh saya jumpa kawan saya semalam, dia baru beli rumah. Kawasan kat situ sebenarnya harga marketnya adalah 500,000 lebih lah, dalam 5,500 ataupun dekat 600,000. Tapi dia boleh beli dengan harga dalam 470 saja. Sebab apa? Sebab sekarang orang tak ada duit. Dah tak ada duit, bank pun ada dari segi pembayaran ke apa semua. So dia ada juga menjejaskan lah dari segi bank punya macam mana dia punya SOP untuk nak lepaskan loan apa semua kan. So macam agak sukar. Jadi bila ada keadaan macam tu, dia akan menjejaskan jugalah harga harga pasaran. Harga pasaran sebab orang pasti nak jual. Kalau orang nak jual kan, dia nak jual sebab atas suatu sebab dia nak jual. Jadi bila tak ramai orang yang boleh membeli,
Jadinya macam demand tu kurang, harga dia akan turun lah. Okey. Sebab saya ada hartanah yang dulunya harga lagi tinggi daripada sekarang lah. Tapi saya tak jual lah kan. So macam contoh macam tu. So kalau kata macam tu, maknanya bila kita nak jual, terpaksa kita kena jual. Kita tak boleh buat benda lain. Macam contoh kata, emas ni kalau harga dia jatuh, kalau kita nak guna, kita boleh pajak. Kita boleh arahnukan dia. So kena strategi dia lah. Kena ada ilmu. Itu pun balik pada ilmu. Maknanya apa-apa hal kita buat pun kena ada ilmu. Cumanya bila dengan macam contoh kata menyimpan dengan saya akan suggest lah ke tuan puan, macam contoh ada keperluan untuk duit, dia tanya macam mana saya nak buat dengan emas saya ni. So saya akan suggest contoh apa situasinya, tuan puan kena jual ataupun tuan puan kena pajak untuk dapatkan macam selamatkan pelaburan tu lah. Okay. So tak terjejas daripada sebarang ketidaktentuan ekonomi dan juga politik. Kalau dah ada emas tu, so jangan risau. Maknanya itu adalah selamat. Okay. So yang ketiga, faktor ketiga, kenapa saya katakan ialah pelaburan selamat? Emas adalah duit antarabangsa. Macam tadi, kalau yang memang masih boleh duduk di Malaysia. Kalau contoh yang pelarian Vietnam dulu. Masa pelarian di sana, dia orang memang tak boleh duduk sana sebab perang, dia datang ke Malaysia. So dia datang bawa apa? Kalau orang yang biasa-biasa bercakap dengan orang-orang dia orang ni kan, orang-orang pelarian Vietnam datang Malaysia tu, dia orang bawa emas. Dia orang bawa emas. Dia orang tak bawa duit dia orang sendiri. Kalau contoh dah berlaku perang ke apa, duit Malaysia ni agak-agak laku ke dekat luar? Tak laku dah. Sebabnya negara tengah bergolak. Negara lain tak akan terima. Negara lain tak akan terima. So dia adalah duit antarabangsa. Maknanya dia tak ada risiko lah. Kalau contoh masa tu tuan puan ada rumah, boleh bawa ke? Dia harta yang fizikal, yang tidak movable. Tidak mobility lah. Maknanya tidak boleh diangkat ke mana-mana. Maknanya kita tak boleh bawa masa tu, nak bawa ke tempat negara lain yang kita nak pergi sebab atas kekacauan, contoh kekacauan di Malaysia, contohnya kita kena pergi ke mana-mana, tak boleh bawa. So dia maknanya itu adalah selamatlah dari segi tu. Sebab atas sebab yang inilah juga, salah satu sebabnya ini juga yang pakar-pakar kewangan mengesyorkan bahawa kita memang kena ada portfolio emas dalam kita punya portfolio kekayaan kita. Kena ada. Contoh yang saya tunjuk, ni saya tunjuk contoh yang saya tunjuk semalam, saya tunjuk balik. Ni. Ini berapa banyak yang perlu kita ada simpan emas dalam portfolio kita. Maknanya Tuan Aziz Ali kata kena simpan 10%. Robert Kiyosaki, seorang pakar kewangan dunia, kena simpan 25%. Kalau kita ada, maknanya kita buat kita punya portfolio kewangan kita tengok kita ada duit, contoh kedai kekayaan kita 1 juta. So kalau Tuan Aziz Ali kata kena ada at least 100,000 lah dalam bentuk emas. Convertkan duit tu dalam bentuk emas macam ni 100,000. Kalau Robert Kiyosaki mengatakan, maknanya dari segi mazhab dia lah. Dia mazhab dia kan. Mazhab dia. Sebenarnya mazhab ni ikut dia punya kepercayaan dia kepada nilai duit lah. Kepercayaan dia nilai duit. Macam duit ni kan. Kita pun macam nak cakap percaya pun. Sebab ni kan sehelai kertas. Kalau pakar-pakar kewangan cakap ini adalah penipuan paling terbesar lah dalam dunia sebenarnya. Sebab ini kan satu helai kertas dicetak jadi duit dan disah diperlakukan. Wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai RM50. So kalau contoh ada negara yang telah memansuhkan wang kertas ni. Contoh hari ni masih boleh ni, tapi contoh tahun depan dah tak boleh guna, tapi kita simpan duit ni. Kalau masa yang peralihan tu, tapi kalau peralihan tu maknanya keadaan biasa. Tapi ada negara yang masa yang dia nak alihkan tu, sebab duit ni dah tak boleh kontrol, kadar inflasi dia sangat tinggi, dia terus tukar saja kepada mata wang lain. Ada negara pernah buat. Saya tak ingat negara mana, tapi ada negara yang dia punya mata wang dia lalu kacau bilau, inflasinya sangat tinggi, berbilion-bilion. Zimbabwe ke mana saya tak ingat. Dia terpaksa tukarkan wang kertas tu kepada wang kertas lain. Jadi wang kertas yang kita ada tu dah tak guna 1 sen pun. Tapi kalau masa tu kita ada emas, bawa lah ke mana-mana. Itu yang saya kata tadi, wang antarabangsa kan. So itu yang pakar-pakar ni mengesyorkan kita punya portfolio kewangan kena ada emas. At least Tuan Aziz Ali cakap 10%. Paling-paling kurang pun 10% lah. Bila kita nilai kita punya kekayaan kita ada 100
1 juta contoh kan, kita campur kita punya rumah, ada rumah 300,000, campur lagi kata contoh kita ada tanah berapa ratus ribu, campur-campur 1 juta. So kena ada at least untuk nak backup apa-apa berlaku dalam bentuk emas pelaburan macam ni 10%. Kalau nak lagi yang lagi kira macam lagi takut dengan nol duit ni, Robert Kiyosaki cakap 25%. Maknanya kalau 1 juta 250,000. Kalau Mike Maloney siapa? Mike Maloney ni seorang pakar mata wang lah, pakar mata wang. Jadi dia ni mengkaji mata wang. Dia pun sangat takut lah, dia sangat takut. Dia dah kaji, maknanya dia nampak sebenarnya wang kertas ni tak ada apa-apa, tak ada nilai pun. Dia hanya sekeping kertas yang diprintkan untuk digunakan. Dia tak ada tambat dah. Kalau sebelum tahun 1940 dulu dia ditambat dengan emas, maknanya bila kita ada RM50 ni sebenarnya kita disandarkan, kita ada juga emas bernilai RM50. Tapi sekarang tak ada. So sebab tak ada tu lah yang dia takut. Dia mengesyorkan, maknanya bila kita ada nilai kekayaan 1 juta contoh, kita kena ada dalam bentuk emas 500,000. Ini yang disyorkan oleh pakar kewangan kan. Kalau tuan-puan tahu pun US, kalau tuan-puan mungkin puan tahu, okey, cuma saya nak ulang aja. US adalah penyimpan reserve emas terbesar dunia. Sedangkan dia yang memperkenalkan wang kertas. Dia yang memperkenalkan wang kertas. Tapi dia adalah pemegang reserve emas terbesar dunia. Bank negara Amerika. So dia yang terbesar. So ada lagi 2 negara lain, Germany dengan ada 3 negara yang paling banyak dia punya reserve emas. So kalau bank pun ada reserve emas macam tu, maknanya untuk nak selamatkan dia punya macamnya dia nak play safe daripada dari segi pelaburan dia orang, bank pun buat. So kenapa buat? Okay, so ini maknanya range yang kita perlu adalah dari segi pelaburan, nilai pelaburan tu. So antaranya maknanya nak menyelamatkanlah kita punya portfolio. Kan kalau kita biasa dengar don't put the egg dalam satu basket lah. Alamak, bahasa Inggerisnya apa? Maknanya kita jangan masukkan kita punya semua telur dalam satu bakul. Macam contoh kita ada 10 biji telur, diversify lah, buat 3 bakul ke, 1 pelaburan hartanah, 1 pelaburan ASB, 1 pelaburan emas. Buat 3. Apa-apa hal berlaku maknanya kita selamat. Tapi kena ada emas. Macam-macam mana pun, contoh kita ada saham, contoh kita BSKL ada saham, ada hartanah, kena ada emas. So kalau orang yang tak ada saham, ada hartanah, kena ada emas. So emas ni adalah insurans kepada kewangan. Puan boleh baca lah buku-buku kewangan Contoh ni buku pasal emas, tapi dia juga adalah buku kewangan lah, wang emas. Mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli. So saya cakap ni sebenarnya adalah antara dalam ni lah, bukan saya pandai-pandai sendiri. Semua adalah daripada mentor-mentor emas lah. Okay? So yang pasal kewangan pun saya banyak baca. Contoh yang ni buku Zero Hutang. Tuan Azizi Ali pun saya ada buku dia, iaitu buku Jutawan daripada Planet Jupiter. Pun salah satu lah. Ada banyak lagi buku, tapi saya tak kat sini pasal kewangan. Buku Tuan Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad ni pun sangat bagus untuk kita baca lah. Dari segi kita nak manage kita punya kewangan, dan juga tengok dari segi macam mana kita punya mindset pasal pelaburan dan juga wang tunai lah. Okey. So itu yang ketiga, masih laku kat mana-mana. Maknanya apa-apa hal berlaku kepada kita punya negara, kita bawa saja, kan besar ni je 40 gram. Contoh sekarang harga RM10,000. Masa 2014, 8 tahun lepas, harga dia lebih kurang RM5,600. Sudah naik lebih kurang berapa? Dah dekat RM4,000, RM5,000 kan dia. 80% kenaikan dia ni. So maknanya mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kenaikan dia berapa peratus. So selamatlah, selamat, dan kita pun boleh bawa je macam ni. So bawa macam ni. Kalau macam ni lagilah kita ada yang kecil, 10 gram. Yang macam kecil-kecil macam ni lah. Vietnam dulu bawa masa yang dia orang naik tongkang datang ke Malaysia. Dan dia orang boleh mulakan hidup kat sini sebabnya dia orang tukarkan duit emas ni kepada duit Malaysia untuk dia orang nak meneruskan hidup. Kalau dia orang bawa duit dia orang, tak jadi apalah kan. Tak jadi apa. Okey. Itu yang dari segi keselamatan fizikal emas lah kan. Okey. So ini ni contoh ni kan. Jumpa barang kemas dalam timbunan sisa kebakaran. Kalau kita ada duit masa ni, kita pun tak tahulah mana dah bercampur dia punya debu lah. Sebab kertas kalau terbakar macam mana kan. Jadi debu je.
dah tak nampak, dah tak tahulah mana. So kalau tahu pun nak buat apa? Kalau dah tahu memang dalam beg tu lah yang kita ada duit contohnya. Contoh, saya ada dalam ni, saya ada beg, lepas tu terbakar lah kan. Mungkin kata contoh, dia punya besi ni ada lagi. Jadi kita tahu kat sini beg tu yang terbakar tu, kat sini saya punya duit. Tapi nak buat apa dah, nampak dia punya zip bag je lah. Duitnya dah tak ada, dah terbakar. So kalau ada emas, jumpa barang kemas dalam timbunan sisa kebakaran, still selamat. Sebabnya tahap cair dia memang sangat tinggi. So memang dia akan macam mana pun akan ada kesan. Walaupun dia dah terbakar, dia dah jadi lebu, macam mana pun emas tetap bernilai. Sebab itulah yang contoh kata dekat Raub ke mana kan, yang ada emas tu kan, orang pergi mendulang, dapat sisa-sisa serbuk pun tak apa, still boleh guna untuk jual. Sebabnya si serbuk pun orang kata emas, serbuk emas. Kalau dah jadi duit debu, jadi debu, orang tak kata dah debu duit, debu je. Kan? Itu dia punya, kita punya mindset kena tukar pasal emas ni. Kenapa kita kena ada portfolio emas dalam kita punya kekayaan. Memang akan selamat. Pelaburan yang selamat dengan sedikit ilmu, kita pasti tahu ia adalah selamat. Macam contoh orang yang saya jumpa yang kata dulu dia beli masa 2012 lah, saya beli 2014 macam dia jatuh. Yang orang beli masa yang harga tahun 2012 tu, harga dia memang masa naik. Yang masa tu orang beli 60 dah boleh jual, dapat untung. Contoh inilah dia punya graf tu. Kan 2000 ni dia naik, 2012 dia naik, lepas tu dia turun. Saya beli 2014. Masa saya mula beli ni lah, 2014 ni saya beli masa harga dia jatuh. Lepas tu maknanya bila orang beli tahun 2014 tu, 2012 dia beli, dia duduk kat harga tinggi. Macam contoh kata masa tu dah harga kata contohlah 18 ke 18. Saya beli ni 14 lebih lah. Maksudnya dia contoh dia 18. Lepas tu 2 tahun still harga turun daripada harga yang dia beli. Dia tak boleh nak jual. So dia kata emas ni nipu lah. Tak. Memang harga dalam masa 1 tahun 2 tahun kita tak jamin harga tu naik. Tapi sebab itulah kalau saya, ya orang yang nak tukarkan duit dia, macam contoh yang nak invest duit dia, saya akan tanyalah. Kalau dia nak invest banyak lah, macam contoh kata yang invest 2,000, rasanya tak kan 2,000 dia tak akan ada nak guna dia maknanya itu sebagai reserve dia lah. Maknanya bukannya yang dia nak guna macam contoh untuk nak buat rumah ke, contoh kan nak buat rumah dalam masa setahun depan ke, mungkin kata contoh 50,000 dia dah simpan tu, dia simpan 50,000, lepas tu dia nak tukarkan kepada emas. Jadi saya akan tanyalah, 50,000 ni sebenarnya nak duit untuk apa? Kalau contoh memang tahun depan saya sekarang ni contohnya dia dah dalam kelulusan buat pelan rumah. So tahun depan lulus pelan tu saya nak buat rumah. So saya tak syorkan yang macam tu. So kalau yang banyak macam tu, syorkan duit yang tak diguna. Contoh dia kata 50,000 ni sebenarnya saya simpan untuk dana persaraan saya nak bersara lagi 10 tahun. Yang tu saya syorkan lah ditukarkan kepada emas. Sebab tengok purata ni kita pun dah nampak kan, kalau dalam masa lebih daripada 2 atau 3 tahun memang dia akan ada kenaikan. Sebab dia tak akan turun harga daripada bawah lah. Kalau tuan-puan kata saya nak tunggulah Asia, nak dapatkan macam Asia beli dulu 145, percayalah harga dia tak akan turun dah macam tu. So beli saja. Strategi dia beli dan tunggu, bukan tunggu tak beli-beli. Dia strategi dia kena beli dan tunggu. Macam tu baru berjaya lah. Kalau kata beli tak boleh. Beli dan tunggu tu maknanya yang 10,000 tu lah. Tapi kena konsisten, simpan lagi dengan duit yang sedikit. Macam contoh kata kita dah ada 50,000, tukarkan, ada kat situ. Lepas tu konsisten setiap bulan, bila ada gaji tambah lagi. Contoh kita memang mampu 1 gram je, apa 1 gram, benda tu akan ada. Jadi akan ada, kalau orang kata dari segi pelaburan, averaging lah, pemurataan harga. Okay, so kat situ dia punya strategi dia. Okay, nilai dia bertahan maknanya dekat mana-mana negara dia akan boleh digunakan. Macam kalau tuan-puan baca buku ni, boleh baca dalam ni pasal kisah dua wali miskin, arwah bapa mertua YB Husam Musa, dalam ni ada. So boleh baca dalam tu macam mana dengan emas dia kaya, lepas tu bila dia tukar dia ada duit, lepas tu dia jadi miskin. So maknanya bila baca itu kita baru macam appreciate sebenarnya. Sebab kita tak tahu keadaan ekonomi negara kan. Ekonomi negara. Sebab tu saya punya mentor, dia memang kata duit dia ada dalam bentuk wang hanya dalam 3 bulan saja. 3 bulan perbelanjaan ataupun 3 bulan pendapatan lah paling banyak pun. Perbelanjaan lagi kurang daripada pendapatan kan.
ada 3 bulan sahaja dalam bentuk duit, yang lain dalam bentuk emas. Sebab sebenarnya duit emas ni adalah duit. So, poin yang keempat, emas adalah duit sebab ia boleh dicairkan secepat 15 minit. Sebab itu saya kata juga, maknanya tadi benda ni, poin yang keempatnya adalah kenapa dia selamat, sebab kita nak guna duit, ia adalah boleh dicairkan secepat 15 minit ke setengah jam. Untuk yang fizikal macam ni lah, boleh ke arah boleh dapatkan duit. Lepas tu, kalau contoh yang dalam akaun emas tadi, contoh saya ada 2 kilo ni asal dalam akaun emas macam mana? Oh, yang itu kan, jadi yang itu kena bagi masa public gold untuk 3 hari lah. 3 hari duit tuan puan akan masuk balik ke dalam, akaun tuan puan, akaun bank lah, kan, so akan deduct lah daripada akaun emas tu. So maknanya dalam 3 hari tuan puan akan dapat duit tuan puan balik. Macam contoh ada 2 kilo nak jual, 500,000 tu dengan spread dia, contoh kata hari ni 53,000. Kalau contoh tuan puan ada 2 kilo, so nak jual, public gold akan bayar balik sebab dia ada spread kan, apa-apa pun dia ada susut nilai kan, so public gold akan bayar balik. Macam contoh jual 2 kilo, tuan puan akan dapat dalam 3 hari RM238,720 macam contoh harga hari ni. So harga semua telus, boleh tengok dalam publicgold.com.my. So memang telus semua kat sini lah. Sebab tu saya paling suka lah dengan public gold, sebab saya stick dengan public gold daripada tahun 2014 sekarang, sebab dia sentiasa improve dia punya sistem lah. Improve dia sistem. Macam contoh dulu saya beli ni, saya kena pergi ambil dekat branch. So kena ambil branch, lock, lepas tu kena ambil kat branch. Lepas tu sekarang dia makin improve. Macam contoh yang ini, saya tak perlu ambil, postkan sahaja, post berinsurans. Post berinsurans RM10 saja dah sampai kat rumah saya. So tak ada lagi dekat syarikat pengeluar emas yang menghantar emas yang insurans macam ni. So maknanya kalau apa-apa hal berlaku pada emas saya setengah jalan, public gold akan ganti semula. Sebab dia ada insurans. Macam contoh harga yang ni RM2,578 harga hari ni kalau beli. Maknanya so kita tak perlulah nak buang masa nak pergi ambil 10 gram ni, nak pergi ambil dekat, dengan SOP sekarang yang sangat ketat, kena buat appointment apa semua. Dan appointment kalau dekat Lembah Kelang ni, biasanya dia punya waiting list tu adalah 1 bulan lah. Biasa hujung minggu lah. Kalau yang mungkin tengah-tengah minggu tu agak cepat sikit, kan. So saya pun pernah waiting sampai 1 bulan lah masa nak pergi ambil emas kat sana. Itu memang ada keperluan nak pergi ambil lah. Okay, so maknanya paling sangat senang bila nak keluarkan. Sangat senang. Maknanya bila kita beli, lepas tu kita nak keluarkan, boleh saja dipostkan ke rumah anda. Tunggu saja dengan senyuman emas anda sampai. Saya punya penyimpan memang senyum sangat lah. Dia dapat emas pertama dia 1 dinar. Yang tu bulat dia macam banyak ni lah. Yang ini 10 dinar. So yang kecil maknanya dalam duit 10 sen macam tu je, dia dapat emas dia tu. So macam udah sangat dia happy, sebab dia kata inilah emas pertama dia yang dia simpan hasil titik peluh dia bekerja dah lebih daripada 10 tahun lah. So, sebab sebelum ni dia tak ada simpan dalam bentuk emas, dan dalam bentuk duit pun kalau macam biasalah kan. Dalam duit ni kita banyak emosi dan tak kekal lah duit tersebut tu. Okay. So ada saja barang yang kita nak beli kan. So itu 4 sebab kenapa saya katakan ianya adalah pelaburan yang selamat. Macam contoh kata tadi, yang pasal yang emas ada duit tunai. So kalau kata hartanah pun mungkin agak selamat lah, dia ada di situ. Tentu kita terbeli tempat yang dah sebelum ni macam kata okey, tiba-tiba jadi jin bertendang, tak ada siapa nak sewa, tak ada siapa nak beli. So harga dia mungkin yang beli 400,000 drop sampai 10,000, 100,000 pun ada. So itu jadi risiko juga kan. Lepas tu dari segi masa, contoh yang tempat memang high attraction, tapi still punya biasanya dia punya masa untuk menjual ni biasanya paling kurang pun dalam masa 6 bulan lah untuk settle semua dia punya dari segi perundangan apa semua, untuk tukar nama apa semua sebelum kita dapat duit. 6 bulan boleh pergi. So kalau kita ada kecemasan di situ, kita nak guna duitnya, tapi kita ada semuanya, kita masuk dalam hartanah, kita tak ada dalam portfolio emas ni, sangat struggle lah nak dapat duit dalam masa terdekat. Contoh kata-kata ada benda yang perlukan duit dalam masa 1 bulan, tak dapat lah. Memang confirm tak dapat kan, nak dapat duit dalam bentuk
duit lah, nak tukarkan hartanah tu betul-betul duit. Jadi itu antara kelebihan-kelebihan lah yang saya simpulkan. Pelaburan emas adalah selamat. Pelaburan adalah selamat. Boleh dikatakan sebenarnya berzikulah lah dengan ilmu lah. Kalau tidak tadi macam yang saya kata tadi lah, saya jumpa orang yang cakap dia rugi bila beli emas. Dia rugi bila beli emas. Sebabnya tak ada itu. Then dia jual bila harga dia naik. Kalau dia nak guna duit juga, maknanya dia cuma pajakkanlah benda tu. Okey. So, apa tips? Macam mana strategi dia? 5 tips pelabur emas berjaya. Kata kita nampak emas adalah pelaburan selamat. Dia apa cara dia? Supaya kita dapat jadi pelabur emas yang berjaya. Sebab kita tadi kan sebagai pelaburan kan, bukan simpanan ni kita simpan je, jangan ingat. Satu adalah educate yourself. Yang tadi disebutkan pasal ilmu, maknanya kita kena ada ilmu lah. Cari ilmu, maknanya kena beli. At least kalau saya syorkan beli buku ni lah, wang emas ni, Pertahan Ketika Gawat, maknanya baca buku, jadi kita tahu macam mana kita nak buat dengan emas kita tu. Kalau ada seminar, macam contoh kata di bawah G100 Network lah kami, saya ni di bawah grup G100 Network lah dalam Public Gold. So contoh untuk dapatkan setiap hari Rabu malam pukul 9 malam memang kita ada seminar emas. Percuma saja depan telefon ataupun laptop, buka FB ataupun YouTube. Dua-dua ada. So kalau kata contoh tak sempat pun, benda tu kan boleh ulang balik. Contoh kata malam Khamis baru sempat, malam Rabu tak boleh. So baca balik, dengar balik apa ilmu yang dikongsikan. Cumanya kalau dengan live tu bolehlah ada peluang nak bertanya, dan juga satu lagi ada lucky draw. Punya penyimpan pernah dapat satu dirham yang berharga dekat dengan RM2. So sangat-sangat bertuah lah dia masuk seminar tu, dapat hadiah lucky draw, first top lucky draw dia dapat. Okay, so yang pertama start small. Dua, start small. Feeling dulu. Itu yang saya kata, bila masuk simpan, keluarkan yang kecil macam ni untuk dapatkan feeling. Tapi kalau kita dah ada duit dan kita dah ada ilmu macam ni, macam contoh yang saya cerangkan, kenapa sebenarnya kita kena convertkan sebahagian duit kita untuk dalam emas yang tadi tu, sebab tadi juga tu ada 4 sebab juga tu. Kita bolehlah masuk dulu, then ada yang besar jugalah, tak kisah, tak ada masalah. Boleh start small lah. Kalau contoh kata memang saya ada duit sikit saja, start small, tapi nanti keluarkan dalam contoh at least macam ni 10 gram ataupun 1 dinar 4.25 gram, duit sebesar duit pos-posin tu, keluarkan feeling ada emas. Feeling kita beli emas, barulah dia akan ada feeling untuk kita lagi menyimpan. Itu dah memang proven lah. Ramai orang yang lagi tamak nak menyimpan bila dia dah ada simpan sedikit macam ni, kecil macam ni. Macam yang saya sebut tadi, dapatkan pemerataan harga ni. Ini gambar Tuan Syukur Hashim. Tuan Syukur Hashim ni pun salah seorang so sangat dia sangat berjaya lah sebagai seorang pelabur emas. Dan ilmu dia pasal emas digelar sebagai Maha Guru Emas lah. Dia orang yang paling berjaya lah kira dalam emas Public Gold ni. So dia dah kira dia punya payah emas ni dah lebih daripada 500,000 orang lah. Okay. So konsisten, dapatkan pemerataan harga. Maknanya bila kata contoh kita beli banyak, lepas tu kita beli lagi. Macam contoh kalau beli sikit lagi lah kan. Kalau contoh yang beli banyak, at least dia contoh kata dia ada, so at least ada 50 gram kalau dia tak beli pun. Tapi kena beli sebenarnya untuk dapatkan pemerataan harga. Kalau contoh yang beli 10 gram je, kalau 3 tahun nanti dia nak tengok, baru dia nak tengok balik berapa gram aku ada, memang 10 gram je lah. So tips dia, strategi dia, kena beli secara konsisten. Contoh kata set kan, setiap bulan saya punya duit saya nak masuk dalam emas 1 gram. So masuk je lah. Contoh hari ni 258 dapat gaji, contoh hari ni masuk 258, sebulan depan masuk lagi 1 gram. So 1 bulan, contohnya tadi kita dah beli 10 gram terus kan, 1 tahun kita dapat dah 12 gram, campur tadi dah jadi 22 gram, instead of kita ada 10 gram tu je. So kena konsisten. Lepas tu invest big. Invest big ni maknanya ada sebarang duit yang lebih daripada gaji biasa. Macam contoh tiba-tiba dapat bonus, tukarkan bonus tu kepada emas untuk dapatkan lagi, kita dapatkan maknanya nilai kita punya pelaburan lagi besar. Kan?
Ini kita pelan-pelan lagi besar. So kena invest banyak lah. Kalau dah memang ada duit, boleh invest banyak untuk jadikan kita punya pelaburan lagi berharga. Lepas tu think long term. Think long term. Sebab tu yang saya cakap tadi, pelaburan emas adalah untuk duit yang tak digunakan atau yang banyak lah, maknanya macam tu kata dapat bonus, dan memang kita nak duit tu adalah untuk kita sebagai dana persaraan 10 tahun lagi kan, macam tu. So bolehlah, sangat sesuai untuk disimpankan ke dalam emas. Sebabnya memang pelaburan emas adalah jangka masa panjang dan juga sederhana lah. Sederhana maksud saya lebih daripada 2 tahun. Kalau contoh yang saya cakap tadi, nak buat rumah tahun depan, nak tunggu plan lulus saja 50,000, tak boleh. Nanti tuan pun akan, kita tak tahu pasti. Kalau kata contoh masa tahun 2012 dulu, 2011, 2012 harga sangat menaik kan, yang saya tengok graf tadi kan. So masa tu maknanya memang kalau masa 6 bulan orang ramai dapat untung. Tapi sekarang dia ada turun naik daripada hari tu lagi kan, daripada 2020 hari tu bulan 8 dia naik sampai puncak dekat dengan 300. So dia turun sampai sekarang dah hari ni 258. So maknanya kalau orang yang boleh masuk ke puncak tu, kira macam kalau tak ada ilmu, dia nangis lah sekarang. Tapi dengan ada ilmu, ni saya cakap tadi think long term. Dengan ada ilmu, kita tak risau lah. Kita tak risau. Ini saya punya mentor lah kan. Pakai baju kot je lain je. Okey, saya punya mentor. Bila harga emas turun, penyimpan emas tak rugi kalau apa-apa selagi belum jual. Kan, maknanya kita contohlah saya beli tu 2014, harganya RM5,590. Katalah harga dia turun sekarang jadi RM5,000, saya rugi RM590. Tapi saya tak rugi lagi selagi saya tak jual benda ni. Sebab saya pun ada benda ni kan. So kalau saya nak guna duit masa tu, saya pergi pajak lah. So saya tak rugi. Tapi saya boleh lagi gunakan benda ni, walaupun masa tu harga emas turun, saya boleh guna lagi benda tu untuk pajak dan dapat duit. Okey. So maknanya itu yang bila kata kena ada ilmu untuk nak pastikan emas kita tu akan jadi aset kepada kita, bukan jadi liability. So apa-apa pun kena ada ilmu. Okey. So kalau nak bermula memang sangat mudah. Dengan harga RM100 je, tuan puan dah boleh mula simpan dalam akaun emas. Nanti 10 gram, cukup 11 gram, dah boleh keluarkan 10 gram macam ni, simpan sendiri. Tak nak keluarkan pun, kalau saya keluarkanlah. Sebab nak suruh ada, kita rasa emosi kita ada emas ni. Okey. Kita yang memang tak nak keluarkan tu, tak boleh lah kot ambil buat keluarkan 1 gram kan. Boleh keluarkan dalam 1 gram. Okey. So ini maknanya contoh kita yang kata inflasi tadi juga, jutawan dirompak tanpa sedar. So kita sebenarnya kalau kita simpan dalam bentuk duit, kalau kata kita, saya memang tak nak lah simpan bularan apa-apa ni, sebab saya dah pernah kena dah pelaburan sebelum ni, rugi aja contohnya kan. So sebenarnya kalau kita simpan dalam bentuk duit, ia juga akan merugikan kita. Sebab 1 juta dulu kita boleh beli 28 kilo. Sekarang kita boleh beli 3 kilo saja kalau kita simpan dalam bentuk duit. Tapi kalau maknanya emas dan tahun 2000 sekarang dah jadi berapa? Ganda-ganda lah kan. Dia dapat 28 kilo. Kalau sekarang maknanya 28 kilo tu 28 kilo berapa? Sekejap saya buka saya punya. Tak boleh buka pula saya punya kalkulator ni. Subhanallah, saya punya kalkulator tak boleh buka. 20 kilo maknanya contoh 28 kilo darab dengan 233,000 lah 1 kilo. Berapa kita punya kekayaan? Memang sangat superb lah kan jadinya kan. Kejap lah saya buka Excel tengok contoh. Kalau 28 kilo 253,000 lah kita kata. 1 juta tu kita dah dapat 70 juta harga dia. So berapa ratus% naiknya? Kalau dari segi generalnya adalah 600% lah. 600%, 70 juta. 70 juta. Kalau kita ambil harga, kita harga jual lah. Contoh kita beli dulu, lepas tu kita nak jual sekarang, lebih kurang 253,000 1 kilo. Ni kita ada 28 kilo tu, kita dah boleh dapat duit 70 juta.
Sedangkan dulu kita simpan 1 juta saja tahun 2000. Tapi kalau kita simpan duit 1 juta tu sampai sekarang, kita dapat 3 juta. Still untung lah maknanya kan. Tapi 1 juta, 3 juta banding dengan 70 juta. Mana yang pelaburan yang lagi untung? Memang sangat dah obviously lah. 70 juta tu lagi untung kan. So mana yang tuan-puan prefer lah. Kalau saya prefer tu yang saya tukarkan saya punya duit saya yang long term digunakan untuk long term nanti, matlamat long term saya untuk ditukarkan kepada emas. Okay. So kalau rasakan ilmu ni, puan-puan tak pernah dengar kan, dulu 1 juta sekarang dah jadi 70 juta saya punya nilai emas. Sangat wow. Jadinya bolehlah sharekan ilmu ini untuk orang yang sama, dan bolehlah kita tak mula banyak pun tak apa, kita mula sikit saja, 100 satu bulan, nanti tuan-puan akan rasa dia punya kelebihan emas sudah sendiri. Pakar pun cakap macam tu. Siapakah kita untuk menidakkan cakap pakar? Kalau kata kita tak ada duit, memanglah sebenarnya kita memang akan cakap tak ada duit sampai bila-bila. Tapi dengan sedikit ilmu, carilah ruang-ruang di mana dalam kita punya perbelanjaan tu untuk kita tukarkan sedikit wang kita kepada emas untuk menambahkan nilai kekayaan kita sendiri. Kalau siapa yang tak nak ubah diri dia, memang tak akan boleh berubah. Sebabnya orang lain tak akan boleh ubah diri kita kecuali kita. Datanglah contoh kan, mindset. Datanglah benda tak baik pun, kalau kita punya reaction adalah baik, so tak apa. Apa berlaku pun datangkan mesti ada kebaikannya. Kan? Okey. Itu saja daripada saya. Semoga ada manfaat. Kita jumpa lagi di hari esok lah. So hari ni hari dah ke hari ke 20 lah. InsyaAllah doakan saya istiqomah setiap hari untuk memberi sedikit nilai kepada sahabat-sahabat berkenaan dengan ilmu dan emas dan juga pengurusan wang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.